Liputan meluas daripada pelbagai agensi media termasuk media cetak dan elektronik banyak membantu kerajaan untuk membawa pembangunan kepada negeri ini melalui Hala 7 Sabah Maju Jaya. Pengarah Media dan Komunikasi Jabatan Ketua Menteri JKM Datin Lucy Irene Yong berkata kerajaan negeri amat menghargai peranan penting pengamal media dalam membuat liputan program dan aktiviti kerajaan negeri terutama melibatkan Ketua Menteri. Katanya sejurus Datuk Seri Haji Jinor memulakan tugas sebagai Ketua Eksekutif Kerajaan Negeri Sabah, beliau bersetuju untuk melakukan penjenamaan pejabat akbar dan penerbitan JKM kepada pejabat media dan komunikasi selaras dengan tuntutan keperluan semasa agar pejabat itu lebih berpandangan ke hadapan. Sehubungan itu, beliau berharap dengan pasukannya itu akan memberi kerjasama yang terbaik kepada pengamal media di negeri ini. Sementara itu, Ketua Kampung dan Ahli Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri ini terutama di daerah penampang digesa supaya sentiasa menjalinkan kerjasama yang baik demi kepentingan rakyat di kawasan masing-masing. Ketua Bahagian Kepayan Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Jeffrey Jomion berkata pemimpin peringkat kampung perlu memainkan peranan dan bekerjasama seperti tulang dan isi kerana tanpa tulang mustahil isi dan kulit dapat berdiri teguh serta kuat. Katanya mereka ini juga adalah mata dan telinga pemerintah dan seharusnya tugas serta tanggungjawab harus diberi keutamaan tanpa terus bermain politik atau bercakaran sesama sendiri. Sehubungan itu, beliau mencadangkan Ketua Kampung yang dilantik supaya mencadangkan sendiri pengerusi JPKK kepada pemimpin politik bahagian atau wakil rakyat yang dipilih bagi mengelak masalah dari segi kerjasama di masa akan datang. Beliau dalam pada itu turut meminta supaya pihak kerajaan membenarkan hanya individu yang sudah bersara sahaja boleh menjadi ketua dan menjawat jawatan penting dalam JPKK. Jeffrey sebelum itu meminta supaya kerajaan memberi peruntukan khas antara RM300 sehingga RM500 sebulan untuk bantuan pembayaran kos pembersihan, bil air dan elektrik kepada semua JPKK supaya Dewan Raya atau Balai Raya di kawasan masing-masing sentiasa terjaga. Berita seterusnya, sebanyak RM2.3 juta dana disalurkan untuk allowance sara hidup nelayan yang memberi manfaat kepada 716 orang nelayan di Beluran pada tahun ini. Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Yusuf Osman berkata, allowance RM300 sebulan itu bagi membantu meringankan bebanan kos sara hidup yang ditanggung nelayan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan allowance sara hidup nelayan dan sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama nelayan di Pulau Jambongan Beluran semalam. Pada majlis itu sebanyak RM17,300 allowance sara hidup nelayan diserahkan kepada seramai 61 nelayan di pulau berkenaan. Sementara itu, katanya LKIM turut menyalurkan peruntukan bagi menaik taraf jeti kampung Bahanan Pulau Jambongan sebanyak RM200,000. Selain itu, turut diserahkan ialah bantuan enjin sangkut bernilai RM10,000. Dalam pada itu, Yusuf berkata pihaknya akan mempercepatkan penubuhan persatuan nelayan kawasan Sugut bagi manfaat nelayan di kawasan berkenaan. Sementara itu, Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata penubuhan PNK Sugut sangat penting memandangkan Beluran sebuah daerah yang besar. Sebelum ini katanya sudah ada PNK Beluran, namun penambahan sebuah lagi persatuan perlu agar penyampaian bantuan dapat dijalankan dengan lebih cekap. Manakala Naib Presiden Pertubuhan Progresif Kinabalu Bersatu APKO Datuk Iwan Benedik hari ini membayangkan sedia mencabar Datuk Seri Madius Tangau untuk jawatan Presiden pada pemilihan parti itu yang dijangka pada Ogos depan. Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kadamayan berkata beliau sedia menyahut cabaran mengambil alih kepimpinan APKO jika diberi kepercayaan oleh ahli parti. Jelasnya beliau mahu menawarkan rekod kepimpinannya sepanjang mengetuai APKO Kota Belud dan menjadi wakil rakyat Kadamayan yang disandangnya sejak pilihan raya umum PRU 2018. Madius yang juga ahli Parlimen Tuaran mengambil alih jawatan Presiden APKO daripada pengasasnya Tan Sri Bernard Dompok sejak 2014. Iwan adalah satu-satunya wakil APKO dalam Dewan Undangan Negeri Sabah ketika ini selepas hanya beliau memenangi kerusi ditandingi parti itu daripada 12 kerusi keseluruhannya pada pilihan raya negeri ke-16 September 2020. APKO juga katanya tidak dapat bersaing dengan blok politik kerajaan jika tidak berupaya
mencetuskan inspirasi baru yang dapat membina semula sokongan kepada parti itu. Iwan berkata kenyataannya itu sudah cukup jelas untuk diterjemahkan oleh ahli APCO pada pemilihan parti itu nanti. Spekulasi mengenai Iwan bakal mencabar Madius selaku Presiden APCO timbul dalam usaha parti itu untuk menarik semula sokongan selepas Madius dilihat gagal mengukuhkan APCO, malah tewas pada PRN 16 di kerusi Dun Kiulu. Seterusnya, tindakan 8 pendatang asing tanpa izin menyusup masuk ke daerah Tawau gagal apabila dikesan tim Quick Reaction Force QRF yang sedang melaksanakan operasi di kampung Titingan Tawau semalam. Dalam serban jam 4.15 menit petang itu, semua parti berusia lingkungan 2 hingga 40 tahun terbabit mengaku berasal dari Pulau Sebatik, Indonesia dan masuk ke Sabah untuk kembali bekerja selepas bercuti melawat keluarga di negara jiran berkenaan. Dalam kenyataan yang dikeluarkan bagian hal ehwal awam, Angkatan Tugas Bersama 2 ATB 2 hari ini berkata kejayaan tangkapan ini adalah hasil pengesanan kehadiran sebuah bot laju mencurigakan yang menurunkan seramai 8 individu bersama barangan persendirian secara berkumpulan di kampung berkenaan. Katanya pihaknya kemudian mengesan kenderaan jenis teksi yang dipercayai turut terlibat dalam kegiatan pencerobohan parti berkenaan. Semua yang ditahan membabitkan 6 lelaki, seorang wanita dan seorang bayi perempuan berusia 2 tahun. Katanya semua parti hanya membawa barang persendirian dan tiada sebarang penemuan barang-barang terlarang. Sumbangan itu, Komandan ATB 2 Brigadier Jeneral Abdul Karim Ahmad turut menzahirkan ucapan tahniah kepada pegawai dan anggota yang bertugas di POWB ATB 2 atas kejayaan operasi kali ini. Katanya kejayaan ini membuktikan ATB 2 sentiasa komited terhadap menjaga keselamatan, kemakmuran dan kedaulatan S-Zone Sabah. Abdul Karim berkata ATB 2 akan sentiasa meningkatkan kesiapsiagaan dan keupayaan operasi yang optimum melalui atur gerak kelengkapan berteknologi tinggi dalam mengesan sebarang pencerobohan di perairan negara. Katanya ia sekaligus tidak akan berkompromi terhadap sebarang aktiviti pencerobohan atau penyelundupan serta ancaman membabitkan keselamatan dan kedaulatan negara. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.